Bismillahirrahmanirrahim. Taitukum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وقال الله تعالى في سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kita panjat pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia izin dan inayahnya, Allah Taala kekalkan lagi kita dengan pelbagai limpahan rahmat dan nikmat. Allah Ta'ala kekalkan kita dengan nikmat hidup, dengan nikmat sihat, dengan nikmat mudah dan senang, agar sentiasa senang dan mudah untuk menambah amal ibadah, banyakkan amal kebajikan dan seterusnya menambahkan ilmu pengetahuan. Dan Allah Ta'ala kekalkan juga kita dengan nikmat terbesar yang dipanggil sebagai nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan kita senantiasa tergolong di kalangan hamba Allah Ta'ala yang berusaha untuk menjadi hamba yang taat dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bahagia tuan-tuan imam, tuan Bilal dan seluruh jawatankuasa kepimpinan masjid yang amat terhormati, para asatidah, tuan-tuan guru, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Baik, bertemu lagi kita pada bulan ini, iaitu bulan Zulqa'dah. Ya, tak lama lagi kita akan masuk bulan Zulhijjah, iaitu bulan yang ke-12 di dalam kiraan bulan-bulan hijrah, iaitu bulan Islam. Jadi bila nak hampir masuk bulan Zulhijjah ini, biasanya ada sebahagian besar di kalangan sahabat-sahabat kita, kenalan-kenalan kita, ya rakan-rakan kita, jiran-jiran kita yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi duyuf rahman, iaitu tetamu Allah bagi menunaikan ibadah haji di tanah suci Mekah. Jadi sama-sama kita doakan mereka semua ini pergi dalam keadaan selamat, balik juga selamat, dipermudahkan segala urusan bermula pergi hingga selesai, dipermudahkan juga segala urusan berkenaan tentang ibadah di sana, dan seterusnya diganjarkan dan dikurniakan ganjaran haji yang mabrur, insya-Allah. Amin 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 ya rabbal alamin. Jadi kepada sahabat-sahabat kita yang pergi ke sana, yang boleh kita hubungi ataupun yang sempat kita jumpa, ya mohonlah juga apa kiranya dipesan agar dapat juga mendoakan kita yang berada di sini agar dapat menunaikan haji pada tahun hadapan atau tahun seterusnya, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat mati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kita dah rehat lama, ya. Jadi kita sambung semula perbincangan kita, masih lagi berkaitan tentang awal perbincangan berkaitan tentang pengenalan dalam bab nikah. Kita dah masuk di bawah tajuk hikmah kenapa disyariatkan pernikahan. Yang pertama, hikmahnya apa? Tidak lain tidak bukan ialah untuk memenuhi tuntutan fitrah manusia. Sebab manusia ni Allah Ta'ala cipta berpasang-pasangan. Sebab itu saya sebut dalam awal ayat surah Yasin yang pertama tadi, sebelum saya bacakan surah Ar-Rum tadi, Allah Ta'ala ciptakan, tanda kekuasaan Allah Ta'ala ciptakan kita itu berpasang-pasangan. Kita ni berpasang, dia tak kisahlah makhluk apa sekalipun, dia sama ada manusia, haiwan dan sebagainya. Kalau binatang ada jantan pasti ada betina, kalau manusia adanya perempuan pasti ada lelaki. Semua makhluk Allah Ta'ala berpasangan, ya, atas, bawah, kiri, kanan, positif, negatif dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kita ini berpasang-pasangan, dan Allah Ta'ala siapkan kepada kita ini syariat untuk kita menghalalkan hubungan antara dua orang tadi dengan cara jalan pernikahan. Sebab pernikahan ni satu cara yang mulia tuan-tuan.
Satu cara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, agar dapat mengundang pelbagai hikmah yang lain. Yang selain daripada yang pertama, iaitu untuk memenuhi tuntutan fitrah. Jadi kalau fitrah kita ini tidak dituntut ataupun dipandu dengan sistem, tidak dipandu dengan undang-undang, kalau dalam perkara ini tidak dipandu dengan syariat, maka manusia itu akan sesat. Ini benda mudah. Ya, manusia ini perlukan syariat, manusia ini perlukan peraturan, manusia ini perlukan undang-undang. Ya, manusia ini perlukan garis panduan untuk melakukan apa sahaja supaya dia dapat buat dalam keadaan yang baik. Itulah keadaan kita. Itulah keadaan kita. Ya, walaupun ada orang tu kata dia tak suka akan undang-undang, dia tak suka peraturan, dia ikut suka dia je. Tak ada tentang. Pasti ada peraturan yang pasti akan dia buat. Pasti. Ya, peraturannya ada berdasarkan sunnatullah ataupun fitrah kejadian dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengembangkan masyarakat Islam dengan keturunan yang saleh dan generasi yang terdidik. Jadi kalau perkahwinan itu dimulakan mengikut syariat, kemudian perjalanan alam rumah tangga itu juga mengikut syariat, dengan diasaskan niatnya berumah tangga itu kerana Allah. Ni selalu saya pesan kepada pasangan-pasangan yang baru ingin berumah tangga. Yang baru ingin berumah tangga, ya, bukan ingin berumah tangga baru, itu lain. Jangan salah tuan-tuan. Baru berumah tangga satu hal, berumah tangga baru satu hal, ya, berumah tangga lagi satu hal lagi, lain semua. Jadi nak jadikan cerita, siapa yang nak berumah tangga ni, selalu saya pesan, apa sahaja niat kita untuk berumah tangga, tapi pastikan niat yang utama berumah tangga itu kerana Allah. Bila kita niatkan sesuatu perkara itu kerana Allah, sudah pasti kita akan memenuhi segala perintah Allah. Sudah pasti kita akan laksanakan apa yang telah diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada kita, sebab kita niat kerana Allah. Sebab itu bila ada pasangan yang bermasalah, saya bertanya balik, dulu berkahwin niatnya apa? Niatnya kerana Allah, Ustaz. Habis kalau kerana Allah, kenapa bergaduh? Kan boleh bincang. Boleh bincang elok-elok. Tak perlu bergaduh. Tak perlu sampai memerlukan nasihat daripada pihak ketiga. Sebab kaedah yang terbaik dalam menyelesaikan isu yang berlaku ataupun perselisihan yang berlaku dalam rumah tangga adalah berbincang sesama sendiri. Ini kaedah terbaik. Bincang sama sendiri. Tapi oleh kerana masing-masing merasakan diri mereka betul, ataupun saya gunakan istilah masing-masing ada ego masing-masing, maka tidak boleh berbincang, maka boleh juga mencari pihak ketiga untuk mendengar masalah itu dan memberikan nasihat. Yang mana pihak ketiga ni tidak boleh berat sebelah, tuan-tuan. Tak boleh berat sebelah. Sebab itu kita siapkan sistem pengurusan khidmat nasihat ataupun kaunseling dalam rumah tangga. Dia pejabat agama, percuma, tak ada bayar. Kalau adalah saya kata, Ustaz, kaunseling tu percuma ke bayar, Ustaz? Percuma. Apply, percuma. Nanti kita panggil lah untuk kaunseling, dengar apa isunya dan kemudian kita cuba bantu. Tapi kadang-kadang ada juga orang cakap, kaunseling banyak Ustaz, tapi macam tak selesai pun masalah rumah tangga. Tahu tak antara sebabnya kenapa masalah rumah tangga yang diadukan dalam sesi kaunseling tidak boleh diselesaikan? Antara sebab. Antara sebabnya suami dan isteri tidak menceritakan masalah yang sebenar. Dia tak cerita masalah sebenar, macam mana nak selesai masalah? Kita dah dengar isteri bercakap, dengar suami bercakap, yang dia cakap betul semua. Apa masalah? Tak boleh selesai. Sebab saya ada pengalaman dalam perkara ni. Semasa awal saya mulakan tugas dahulu. Itu satu. Jadi kaedah terbaik, bincang sama sendiri. Jadi jangan sampailah kita gunakan pihak ketiga. Tapi kalau dah tak ada cara lain, bolehlah guna pihak ketiga. Kalau dah teruk sangat, barangkali boleh ambil tindakan undang-undang dan sebagainya. Ni tuan-tuan. Jadi bila berkahwin itu mengikut syariat, selain daripada memenuhi tuntutan fitrah manusia, maka dia membentuk generasi yang baik, membentuk generasi yang terdidik, membentuk generasi yang menggunakan syariat sebagai garis panduan kehidupannya. Seterusnya, dengan berkahwin itu juga boleh mendatangkan ketenangan jiwa dan ketenteraman rohani.
Ya. Perkara ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam ayat yang saya bacakan pada ayat kedua pada mukadimah tadi, dalam surah Ar-Rum ayat 21. Yang mafhum firman Allah Ta'ala kata apa? Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, iaitu kekuasaan Allah, ialah dia menciptakan kepada kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya antara kamu kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ini kata. Ini tanda kebesaran Allah. Allah Ta'ala ciptakan kepada kita pasangan kita. Allah Ta'ala ciptakan kepada kita isteri bagi lelaki. Allah Ta'ala ciptakan isteri bagi perempuan itu suami. Ya, supaya kita sentiasa berkasih sayang antara satu sama lain. Sebab itu disebut sebagai mawaddah warahmah. Mawaddah warahmah ni tuan-tuan, guru saya pesan, dimaksudkan dalam ayat ini, mawaddah warahmah ni Allah Ta'ala dah bagi tuan-tuan. Allah Ta'ala dah bagi dah. Cuma kita je perlu pupuk, kita perlu suburkan, kita perlu biarkan dalam rumah tangga kita. Supaya berlas kasihan dan kasih sayang ini sentiasa wujud dalam rumah tangga kita. Walaupun banyak kadang-kadang mehnah, banyak dugaan, banyak gangguan dan sebagainya, tetapi kasih sayang dan belas kasihan ini lebih banyak berlangsung dalam kehidupan kita. Tak adalah saya katakan kasih sayang tu sentiasa berlaku, tak ada berbalah, tak ada bersisih. Tidak gitu. Tetapi kasih dan sayang itu, belas dan kasihan itu lebih banyak berlaku dalam kehidupan rumah tangga. Berbanding kita berbalah, berbanding kita berselisih dan sebagainya. Jadi kita wujudkan banyak kasih sayang itu, insya-Allah sedikit demi sedikit kita dapat mengurangkan kesan masalah yang berlaku, ataupun kita dapat ataupun mampu menyelesaikan masalah di awal perkara itu berlaku, ataupun kita dapat menyelesaikan masalah dalam keadaan yang baik. Ini kita nak, tuan-tuan. Kemudian Allah Ta'ala firman lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sadaqallahul azim. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Maksud ayatnya apa, tuan-tuan? Suami dan isteri sebagai pakaian bagi pasangan masing-masing. Kerana apa? Kerana mereka ini saling melindungi antara satu sama lain. Maksudnya suami menjaga dan melindungi isteri, isteri juga menjaga dan melindungi suami. Bukan sahaja menjaga dan melindungi dari sudut fizikal, dari sudut luaran, tetapi menjaga dan melindungi isteri itu dari sudut perasaannya, daripada sudut salah anggapnya dan sebagainya. Dan seterusnya keperluan suami isteri kepada pasangannya samalah seperti mana keperluan mereka dengan pakaian. Kita dengan pakaian kan tidak dapat dipisahkan. Untuk menutup segala aib, untuk menutup aurat, untuk menutup keperluan. Begitu juga suami dan isteri. Suami perlukan isteri, isteri perlukan suami. Tak ada orang yang mengatakan bahawa dia tidak perlukan isteri, tidak perlukan suami. Tak ada, tuan-tuan. Walaupun ada sebahagian fahaman-fahaman di luar sana yang pelik, tuan-tuan, yang cuba keluar daripada fitrah Allah, kata mereka tidak perlukan pasangan. Contohnya seperti mana pendeta-pendeta di luar sana dalam agama yang lain, mereka tak perlukan pasangan. Mustahil. Jikalau ditahan fitrahnya itu tidak perlukan pasangan, maka dia akan bergelodak fitrah tu, akan terhala kepada perkara-perkara yang salah, perkara-perkara yang sungsang. Itu yang bahaya, tu tak? Itu satu. Tak boleh, tuan-tuan. Pasti mesti ada pasangan. Dia tak boleh kata dia tak ada pasangan. Setiap orang perlukan pasangan untuk melengkapkan keperluan hidupnya, melainkan dia kecewa dengan pasangannya dan sebagainya. Itu panjanglah cerita tu, kes terpencil lah. Tapi nak jadikan cerita, setiap orang perlukan pasangan. Suami perlukan isteri, isteri perlukan suami. Suami membantu isteri, isteri membantu suami. Sebab itu orang tua kita selalu pesan, hidup senang sama-sama, susah sama-sama. Gaduh tara mana sekalipun, jangan tinggal tempat tidur. Orang tua kita lu pesan. Betul lah tu. Cuma dia pesan dalam istilah begitulah, tuan-tuan. Okey ni. Seterusnya, sekiranya pakaian menutup keaiban tubuh badan dan menjaganya daripada sebarang kesakitan, suami isteri juga menjaga antara satu sama lain kemuliaan pasangannya.
memelihara kehormatan pasangannya dan memberikan kerehatan serta ketenteraman. Kan? Di perkahwinan tu indahnya macam mana tuan-tuan? Indahnya yang pertama sekali kita nampak indahnya pada mula perkahwinan. Ya, mula perkahwinan kita terima je semua pasangan kita tu. Itu betul tu. Tapi belum kita tahu banyak lagi. Tetapi indahnya yang kedua tuan-tuan, apabila kita dah tahu buruk dan lebih dia, kurang dan buruknya, kita juga masih lagi boleh terima. Itu indahnya rumah tangga. Ya? Sebab itu ada istilah yang dipanggil sebagai menerima pasangan seadanya. Terima seadanya. Ini banyak orang duk anggap terima seadanya ni, bila saya tanya dengan ramai orang, terima seadanya ni, terimalah ustaz, baik buruk dia, lebih dan kurang dia. Dia kata gitu je. Dia kata lebih dan kurang, baik buruk, cara mana? Apa yang ada tu lah ustaz, kita terima je lah. Dia faham duk gitu. Jadi saya bagi tahu balik, terima seadanya ni maksudnya kita terima baik buruk yang memang ada pada dirinya dan segala baik buruk yang akan berlaku pada diri dia satu hari nanti. Itulah terima seadanya. Nampak tak? Sebab itu bila saya lihat banyak pasangan yang bermasalah, bila dia membuat aduan, dia akan kata, dulu ustaz, suami saya tak macam ni. Dulu isteri saya tidak begini ustaz. Dia duk cerita dulu. Sedangkan dia kata dia terima pasangan tu seadanya. Jadi saya tanya balik dengan dia, sekarang ni kita hidup zaman dulu ke zaman sekarang? Tu. Maksud terima seadanya tu, kita terima juga yang akan datang. Yang akan datang. Terima tuan-tuan. Sebab kita dah mengikat janji untuk hidup bersama. Jadi segala mehnah, segala ujian, segala tribulasi, kita hadapi sama-sama. Sebab masalah tu, kita kena hadap tuan-tuan. Masalah yang berlaku dalam hidup kita, kita kena hadap. Kita boleh nak buang. Kita kena hadap, kita kena cuba cari penyelesaian. Pada masa yang sama, kita minta dengan Allah Ta'ala. Sebab kita tak kuat tuan-tuan. Kita minta dengan Allah Ta'ala pertolongan, supaya Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Sebab itu guru saya berpesan, apa sahaja yang berlaku dalam kehidupan kita, jangan sekali-kali kita putus asa dengan Allah. Jangan putus asa dengan Allah. Hebatnya orang itu, lagi teruk dia diuji, lagi banyak dia meminta tolong dengan Allah. Ini hebat maksudnya. Bukan lagi banyak dia diuji, dia rasa kecewa dan putus asa. Bukan, ini satu sifat yang dilarang dalam Islam. Jadi sama juga masalah rumah tangga. Usaha sama-sama, cari jalan sama-sama, bincang elok-elok. Sebab kita nak hidup lama. Macam kita jaga kenderaan, nak bagi maintain elok, kan kita jaga maintenance-nya. Kan kita layan sakit dia, sihat dia, begitu juga rumah tangga. Ni tuan-tuan. Jadi itulah kepentingan dan kelengkapan antara suami dan isteri. Seterusnya yang keempat apa tuan-tuan? Memelihara daripada kemerosotan dan keruntuhan akhlak yang berlaku dalam masyarakat. Apabila manusia dilarang daripada berkahwin yang disyariatkan, manusia ini akan terdolong untuk melepaskan nafsu dengan cara yang dilarang oleh agama. Sedangkan manusia yang berfikiran waras menyedari bahawa pelacuran, zina hanya menimbulkan kerosakan akhlak, keruntuhan rumah tangga dan moral, menjatuhkan maruah, menyebarkan penyakit dan menimbulkan keresahan jiwa dan perasaan. Gitu. Jadi untuk elak perkara-perkara buruk dalam masyarakat. Sebab nafsu tu kita kena kawal. Nafsu tu kita kena kawal. Dengan iman yang kuat, insya-Allah kita boleh kawal nafsu. Dengan syariat yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala, kalau kita laksanakan, insya-Allah juga kita boleh kawal nafsu. Boleh tuan? Ya? Jadi kalau kita terdorong akan perkara itu, Allah Ta'ala dah siapkan jalan-jalannya. Sebab itu bagi sesiapa yang mampu untuk berumah tangga, tetapi kalau dia tidak berumah tangga, dia khawatir berlaku maksiat pada dirinya, maka orang ini wajib berumah tangga. Wajib tuan. Wajib. Kalau dia
mampu untuk berumah tangga. Maksudnya mampu ni maksudnya mampu dari sudut material, mampu dari sudut kasih sayang dan sebagainya, yang terutama sekali nafkah material tu lah, ya, untuk hidup bersama, jaga antara sama lain. Jadi kalau mampu untuk berumah tangga tetapi dia yakin dia boleh mengawal dirinya daripada melakukan maksiat, jikalau dia berkahwin pada ketika itu hukumnya adalah sunat. Ini bab hukum nikah, nanti kita akan tengok hukum nikah tu. Ya? Jadi kalau dia tak mampu berkahwin, pada masa yang sama dia takut berlaku mudarat ataupun maksiat pada dirinya, Rasulullah suruh apa? Puasa. Puasa. Sebab puasa tu mengurangkan nafsunya. Semua nafsu kurang tuan-tuan. Cuma kita ni puasa, nafsu yang tak boleh kawal tu nafsu marah. Dia marah mengada. Saya pun tak faham. Kan? Marah je. Kalau boleh jangan marah lah. Duk marah. Semua orang dia marah. Ya. Nanti mudah-mudahan kita tidak begitulah kot. Nak jadikan cerita tuan-tuan, dengan berpuasa akan mengekang nafsunya. Ya. Sebab tak makan, dia tak minum, letih. Dan bila kita berpuasa itu, fikiran kita untuk beribadat. Ni kebiasaannya. Kita puasa ni tuan-tuan, bila kita puasa, otak kita akan fikir beribadat. Ke fikir lain tuan-tuan? Saya tak pasti. Sebab kita puasa ni kan kerana Allah. Jadi bila kita puasa, otak kita ni akan fikir beribadat. Kita nak jaga solat, kita nak jaga zikir, kita nak jaga ibadat-ibadat dan amalan-amalan kita. Jadi nak jadikan cerita, maka nafsu itu akan terkekang atas sebab puasa yang kita buat. Ini Rasulullah pesan. Jadi nak jadikan cerita, dengan berkahwin dia dapat memelihara diri dan seterusnya memelihara masyarakat daripada berlakunya keruntuhan moral dan akhlak. Bagi tujuan memelihara akhlak dan mengelak kerosakan dalam masyarakat, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis daripada Abu Hatim Al-Muzani radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis yang ke-1085. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khulaqahu fa ankihu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad. Apabila kamu didatangi oleh seorang yang kamu berkenan dengan agama dan akhlaknya, maka kahwinkanlah dia, jika tidak akan berlaku fitnah dan kerosakan di muka bumi. Ni. Maksudnya kalau orang tu mampu untuk berumah tangga dan dia ada keinginan untuk berumah tangga, maka kahwinkanlah. Mudahkan urusannya. Mudahkan urusan perkahwinan tuan-tuan. Dia tak perlu dirumitkan. Ya. Walaupun urusan perkahwinan tu dia adalah step-step dia yang Islam tetapkan. Tapi step yang Islam tetapkan itu mudah. Yang pertama, melihat bakal pasangan. Yang kedua, datang meminang. Kemudian yang ketiga, bertunang. Kemudian bernikah. Dan kemudian diraikan dengan kegembiraan, dengan memberi makan dan bersedekah kepada ramai, iaitu melaksanakan walimatul urus. Itu semua ada. Ada dalam syariat. Yang risau. Ada dalam syariat. Maksudnya kita buat selama ni betul lah tu. Memang betul lah. Ya, datang meminang. Mula-mula merisik itu tengok dulu. Kan? Tapi ada setengah orang terus bertunang je. Tak apalah, tak ada masalah. Merisik. Tengok dulu. Okey tak perempuannya? Kalau lelaki tu kita nampak lah macam mana kan. Perempuan tu okey tak? Oh okey perempuan dia. Kita hantar wakil kita untuk tengok. Mak kita, kakak kita ke makcik kita. Dia bagi tengok. Betul lah tu? Tengok elok tak perempuan tu? Kalau tengok elok, sesuai untuk jadikan isteri. Jadi wakil ni kena jujur. Ni dalam bab wakil. Wakil ni kena jujur. Kalau dia tidak elok dan kurang sesuai, cukup sekadar memberi respon bahawa orang ni tidak sesuai. Cukup. Tak payah cerita benda buruk yang lain. Kalau kita tengok tak sesuai. Itu. Merisik. Kemudian meminang. Merisik seminang tu sekali lah tu. Dan kemudian mengikat janji untuk berkahwin, bertunang. Dalam bahasa Arab bertunang ni dipanggil khitbah. Ini bertunang. Khitbah. Dan kemudian bernikah. Ya, habis bernikah pula kita buat majlis kesyukuran ataupun walimatul urus. Itu bagi orang makan. Terpulang nak bagi makan apa? Bagi makan yang orang biasa makan lah tuan.
Jangan bagi makan orang tak biasa makan, kan tak dimakan dia orang belakang. Tu nanti bak orang turus kita tengok. Kita tentang. Ya? Jadi mudah urusannya. Tidak perlu dirumit-rumitkan sehingga membebankan kedua-dua belah pihak ataupun sebelah pihak. Itu dia. Yang kelima apa dia tuan-tuan? Untuk memelihara generasi manusia agar generasi manusia ini dapat hidup sejahtera. Telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala bahawa manusia tidak akan wujud melainkan melalui kedua ibu bapa. Juga telah dimaklumi bahawa Islam mengharamkan perhubungan lelaki dan perempuan melainkan atas asas perkahwinan yang disyariatkan. Sebab manusia ni akan wujud atas sebab mak dan ayah. Sebab kita ni hadir atas sebab mak ayah kita. Dan anak kita hadir atas sebab perkahwinan kita. Begitulah seterusnya. Dia tidak boleh berhubungan sembarangan, tuan-tuan. Dia akan merosakkan nasab dan keturunan. Bila dia merosakkan nasab dan keturunan sesebuah keluarga, berlaku banyak keluarga dalam sebuah masyarakat, maka masyarakat itu akan rosak. Sebab itu tidak boleh bertukar-tukar pasangan. Dan Allah Ta'ala cipta bertukar-tukar pasangan itu tanpa hubungan perkahwinan akan mendatangkan mudarat, terutama sekali penyakit. Tetapi dia bertukar pasangan dengan memiliki pasangan yang lebih daripada seorang. Contoh isteri, tak ada penyakit. Ataupun orang tu berkahwin, jodoh tak panjang, cerai. Lepas tu temu jodoh lain, kahwin tak panjang, cerai. Banyak kali kahwin cerai. Tapi tak ada penyakit. Ni hikmahnya. Jangan tanya saya kenapa boleh jadi macam tu. Kita tanya doktor lah dari sudut sains macam mana. Tapi memang ditetapkan begitu. Dengan bertukar-tukar pasangan tanpa perkahwinan akan datangkan penyakit. Penyakit yang buruk, penyakit yang jijik. Atas perbuatan sumbang mahram yang berlaku. Ini cerita tuan. Jadi kita datang daripada ibu bapa kita. Dan seterusnya lelaki dan perempuan itu akan menjadi halal atas sebab perkahwinan mengikuti panduan perkahwinan yang disyariatkan oleh Allah. Bukan sekadar perkahwinan dia tuan-tuan, ini perkahwinan yang disyariatkan. Sebab banyak agama-agama lain juga menetapkan perkahwinan dengan cara mereka sendiri. Tetapi yang Islam tetapkan perkahwinan ini bagaimana? Dia bermula dengan milih pasangan. Islam dah terjelaskan macam mana cara nak pilih pasangan tu, apa yang perlu dia tengok, apa yang perlu diambil berat, apa yang perlu dibuat, supaya akhirnya nanti bila berumah tangga itu akan jadi mudah untuk dilaksanakan. Contohnya kita memilih pasangan yang memiliki kefahaman agama yang baik, pasangan yang memiliki akhlak yang baik, pasangan yang memiliki latar belakang keluarga yang baik. Ataupun senang cerita, pasangan dengan kita tu sangat sesuai dengan kita, iaitu sekufu dengan kita. Ni bab sekufu ni tuan-tuan kena tengok juga. Jangan main belasah macam ni. Tengok juga bab sekufu ni. Maksudnya apa nama ni, kalau orang tu orang senang, dia berkahwinlah dengan orang senang. Senanglah rumah tangga tu. Kalau orang senang berkahwin dengan orang susah, orang yang susah tu nak hidup cara orang senang tak susah tuan-tuan. Tapi orang yang senang tu nak hidup cara susah, saya rasa susah sikit. Bukan susah sikit tuan-tuan, susah banyak saja. Faham sebab orang miskin nak hidup dengan harta yang banyak tak ada masalah. Betul, ada satu orang pernah beritahu saya, orang miskin ni dia tak pernah takut untuk hidup kaya. Tak pernah takut. Kalau tiba-tiba dia jadi kaya kan, dia terperanjat je lah. Peranjat kejap, betul okey je. Kalau dia miskin. Tapi orang kaya, ni ada orang beritahu saya, tapi orang kaya sangat takut untuk hidup miskin. Betul nampak? Jadi kena pilih sekufu. Kalau orang tu jadi orang yang terpelajar, biarlah kahwin dengan orang yang terpelajar. Eloklah gitu. Tak bolehlah jadi balah. Mula-mula kahwin ni tak apa tuan-tuan. Tak apalah Ustaz, saya terima dia. Besok dah berkahwin, dah mulalah sakit hati bagai, mulalah. Kan? Contoh isteri ada PhD, suami ada PT3 je. Jenuh tu kan. Ini jenuh tu kan. Besok bergaduh kan ada yang kena bodoh tu kan. Ni tu kan. Satu. Kena cari yang sekufu. Supaya mudah, senang ceritanya. Orang kita kata, kan dia kata enggang dengan enggang, pipit dengan pipit. Faham tu kan? Ada kan istilah tu? Itu betul lah tu, sekufu lah tu.
cari sekufu. Senang, mudah. Tapi kalau dia orang susah, dia orang biasa-biasa, kahwin dengan orang biasa-biasa, tapi tetap nak hidup melebihi daripada apa yang biasa, itu jadi lupa diri tuan-tuan. Tak kena lah tu. Tak kena. Jadi kebiasaannya pun kita memang ada memiliki perasaan. Bila mana awal berkahwin tu, insya-Allah kita mampu menghadapi perkara yang ada dalam rumah tangga. Sebab itu perkahwinan kita kekal sampai sekarang. Saya kena percaya depan-depan saya ni semua dah berkahwin lebih daripada 20 ke 30 tahun. Betul kan? Kan? Alhamdulillah. Tu. Kalau fikir-fikir balik kan, tengok anak-anak kita yang baru berkahwin tu macam mana lah dia orang ni nak hidup kan. Dengan keadaan dunia macam ni, dengan keadaan ekonomi yang macam ni, dengan keadaan kehidupan yang agak mencabar. Ada istilahnya tu apa ya, yang saya dengar dekat viral tu apa, hidup ni keras tuan-tuan. Hidup ni keras, betul lah, memang keras hidup ni. Macam mana anak-anak kita nak hidup? Tapi cuba tengok kita, dulu pun serupa juga, cuma zaman je berbeza, serupa juga tuan-tuan. Tapi macam mana kita boleh hidup? Alhamdulillah, sebab kita menghadapi perkara itu dengan redha. Kita cari penyelesaiannya bersama-sama. Sebab kalau kita seorang-seorang, biasanya kita tak mampu untuk hadapi. Tapi kalau kita berpasang, kita dengan suami, kita dengan isteri, insya-Allah. Ya? Contoh cari penyelesaian, cari penyelesaian. Kita nak cari penyelesaian tuan-tuan. Berlaku satu masalah yang jarang kita hadapi, yang tak pernah kita hadapi. Jika berlaku tuan-tuan masalah tu, kita pun pening. Macam nak selesai masalah ni? Maka kita tanya orang yang kita anggap boleh bantu kita. Bila kita tanya, dia bagi idea, nampak? Bagi idea, macam ni rupanya. Seorang barangkali tak boleh fikir. Satu pemikiran. Tapi kalau dua orang, ada dua cara pemikiran. Itu penting kan apa? Bertukar-tukar pandangan. Kan? Pada masa yang sama pula, isteri itu perempuan, suami itu lelaki. Dan sudut pandang pemikiran itu berbeza lelaki dengan perempuan. Perempuan ni lain tuan-tuan, dari sudut pandang dia. Lelaki ni lain. Faham tuan-tuan? Faham kot, tengok senyap, macam awak seorang ni faham. Risau lah juga. Tuan-tuan, tengok contohlah tuan-tuan kat rumah, mesin basuh rosak. Kalau perempuan dia cakap apa? Kalau perempuan lah, rosak mesin basuh. Apa bang? Beli baru bang. Terus beli baru. Saya kata sabarlah dulu, kot boleh repair kan bang, tengok dulu. Suami jawab macam tu, tapi suami tu tak reti repair pun kan. Tengok dulu ni macam mana rosak ni, tahulah sikit-sikit ni. Boleh tak tahu pun macam mana fungsi mekanikalnya mesin basuh tu, tapi dia pun gayakanlah menengok, study kat YouTube. Dia senang kan study kat YouTube ke, macam mana nak repair mesin basuh. YouTube tu banyak tu. Macam ni repairnya, try repair dulu. Dah tak ada repair, dah serabut, beli baru. Barulah. Kan lain sudut pandang itu. Kalau isteri, contoh tuan-tuan ni awal kahwin. Sudut pandang berbeza ya, sudut pandang berbeza. Bagi isteri, kalau nak jimat waktu makan siang dan malam, elok masak bang kat rumah. Bagi suami tak payah masak lah, makan kat luar senang. Kan lain tuan-tuan. Ini ceritanya. Beza tuan-tuan. Jadi bila mana kita menghadapi kehidupan dalam alam rumah tangga ni, sudut pandang berbeza, perangannya berbeza. Inilah yang dikatakan keunikan yang Allah telah siapkan dalam rumah tangga. Jadi kita kena hargailah benda-benda ni. Kena hargai tuan-tuan. Okay? Jadi dengan perkahwinan yang disyariatkan itu juga, dapat membentuk generasi manusia yang sejahtera. Ini menunjukkan Islam berusaha menjaga generasi manusia dengan perkahwinan semata-mata. Jika perkahwinan tidak dibenarkan, manusia akan pupus. Tak dibenarkan berkahwin, dahlah tak benarkan berkahwin. Tidak dibenarkan lelaki dan perempuan itu bercampur, pupus dah tuan-tuan. Tak jadi apa? Dia mana boleh tiba-tiba mengandung, tiba-tiba ada anak tuan-tuan, tanpa ada hubungan. Walaupun sekarang ni berlaku juga tuan-tuan, tak kahwin, tak apa, tiba-tiba mengandung beranak. Mana suaminya? Tak ada. Lain pula kaedah. Ini biasa tuan-tuan, biasa jumpa. Ya? Dulu mula-mula tu saya confuse juga menengok benda ni. Tapi kerana pejabat kita tu sebelah hospital.
Ya, tiba ada free tu, sahabat punya, Ustaz free tak? Free? Jom kita pergi hospital. Jom lah. Masih dulu lah tuan-tuan, ni cerita 15 ke 20 tahun lepas. Hospital tu sebelah Masjid Agama. Pergi, mari kita ziarah pesakit Ustaz. Mula ziarah lah pesakit. Tanya macam mana kat hospital ni, ada perkara yang boleh dibantu ke, sambil kita lah sampaikan sumbangan sikit-sikit. Tanya solat macam mana. Kadang-kadang orang kan nak solat ada kekangan, tak boleh bergerak ke, badan bersimin ke, anggota wuduk tidak boleh kena air ke. Kita ajarlah ibadat pesakit macam mana. Tu. Habis tu, Ustaz sebelum balik kita singgah wak bersalin dulu. Kenapa nak singgah wak bersalin? Budak-budak lagi ikut. Ya. Tengok Ustaz, nanti ada kod-kod, ada budak-budak yang belum diazan, Ustaz azankan lah. Kita pun macam tak yakin, ada budak-budak tak diazankan. Takkan tak ada ayah. Jadi bila datang wak bersalin tu, kawan saya tu tanya, Nas, ada budak yang baru lahir yang tak diazankan lagi. Ada? Sekejap ni ada ustaz yang nak azankan. Boleh, sekejap. Ada seorang Ustaz, ada seorang. Yang datang 6 lagi. Ada seorang. 6. Ni lahir dah 3-4 hari Ustaz. Tak diazan lagi. Mana ayahnya? Entahlah Ustaz. Dia datang seorang je maknya. Itu. Muda lagi maknya. Ada yang datang tu, ayahnya datang. Lepas tu tak datang-datang lah. Kita duk ingat ayahnya lah, ingat suami. Lepas tak ada dah seorang je perempuan tu situ. Jadi ada 6 orang. Jadi saya azankan lah. Azankan, habis azan tu untuk anak-anak orang Islamnya tuan-tuan. Kita azan lah kat waktu pelan-pelan. Tak adalah kita azan cakap masuk masjid. Kan azan pelan-pelan tu, dah habis azan tu ada mak lain tanya. Dia rasanya Chinese ke India? Macam tu lah. Dia jumpa saya. Chinese. Kan dia tengok bila saya azan, budak-budak tu diam tau. Budak-budak bayi tu jadi diam sebab dia dengar kalimah Allah. Dia budak macam tu lah. Dia dengar kalimah Allah, dia diam. Bila diam, dia tanya, you boleh nyanyi saya punya baby? Dia kata nyanyi. Saya macam nak gelak tu. Ya, saya macam nak gelak, tapi saya tak gelak lah sebab dia tak tahu kan. You boleh nyanyi saya punya baby? Boleh. Saya azan kalau anak ni. Salam. Budak tu tak ada agama pun. Yang corak agama dia mak dia. Barangkali kita niat, kita dah azankan budak tu kan, mak dia barangkali memeluk agama Islam. Mana tahu tuan-tuan. Itulah jariah kita di akhirat. Mana dah tahu, saya azankan. Dah azan tuan-tuan, mak dia tu tanya, berapa mau bayar? Boleh buat duit rupanya. Saya pun, okay, fine. Kata, free. Tak usah, saya saja lalu sini tadi tengok mana baby belum azan sebab Islam, budak-budak memang kena azan. Agama suruh ya. Agama suruh. Jadi kita buat begitu. Jadi dia pun faham tuan-tuan. Jadi kita berhenti sikit tuan-tuan untuk beri laluan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على حي على حي على الله أكبر Allah لا la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Baik, balik kepada cerita kita tadi. Iaitu kalaulah manusia itu antara lelaki tidak diizinkan berkahwin, tidak diizinkan bercampur, maka manusia akan pupus. Manusia akan pupus. Ini semua fitrah. Sebab itu kita nak membanyakkan ternakan kita, kita akan campurkan ternakan kita yang sama jenis itu antara jantan dan betina. Dan kita pelihara dia supaya ternakan kita itu biak dan subur. Begitu keadaan kita. Jadi nak jadikan cerita, sekiranya tidak disyariatkan berkahwin dan dibenarkan percampuran antara lelaki dan perempuan, iaitu berlakunya zina, maka manusia akan hidup dalam kecelakaan, hidup dalam kesakitan. Sedangkan Allah Ta'ala ini hanya inginkan kebaikan untuk hambanya. Dan semua yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini adalah baik, tuan-tuan. Semuanya baik. Ya? Sebab apa jadi begitu, tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bin nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Allah Ta'ala ni kasih dan sayang kepada kita, tuan-tuan. Sebab itu segala yang Allah Ta'ala beri kepada kita tidak ada yang buruk. Walaupun dari sudut pandang kita, ni buruk, ni baik, ni buruk, ini baik, yang kita nampak, yang kita alami, yang kita rasa. Tetapi apa yang kita nampak, kita alami dan kita rasa, sama ada kita kategorikan baik ataupun buruk, semua itu yakinlah baik untuk diri kita. Semua baik. Kita tengok generasi yang tidak menjaga akhlak, kita tengok kita buruk orang ni.
Sebenarnya itu adalah baik untuk kita, memberi pengajaran kepada kita agar dapat mendidik keluarga dan keturunan kita tidak berlaku begitu. Satu. Yang kedua, mendidik diri kita dan menambah iman kita dengan cara membenci akan perlakuan tersebut. Tidak membenci pelakunya, tetapi membenci perlakuan tersebut. Ya, jangan benci pelaku dia. Sebab kita tidak tahu pengakhiran dia bagaimana. Kita benci perbuatan dia, tetapi kita tidak benci orangnya. Jadi kita tegur dia dengan cara yang hikmah. Kan ganjaran untuk kita. Dan itu juga merupakan perintah Allah kepada kita. Allah Ta'ala minta supaya kita sentiasa berpesan-pesan ke arah kebenaran dan kesabaran. Itu tak? Sebab itu tuan-tuan, bila mana perkahwinan itu disyariatkan, dia menyelesaikan pelbagai isu. Menyelesaikan isu keruntuhan moral, menyelesaikan isu percampuran nasab, menyelesaikan isu berkenaan tentang ketidakbertanggungjawaban antara bapa, ibu dan anak kepada ibu bapa, anak kepada ibu bapa dan sebagainya. Ya, menyusun nasab dalam keadaan baik, hidup dalam keadaan berkeluarga, hidup dalam berkasih sayang. Ya, bermulanya kasih sayang di rumah, bila anak itu keluar bermasyarakat akan wujud juga kasih sayang di luar sana. Kan harmoni masyarakat kita. Itu yang kelima. Dan yang terakhir, mengembangkan keluarga dan mengeratkan semangat kerjasama. Ini kemah tuan-tuan. Ya, dengan berkahwin kita akan tahu istilah bekerjasama. Bekerjasama tuan-tuan. Sebab tu kita jangan suruh pasangan kita buat itu je. Ni bukan kerja aku, ni kerja kau. Kan bekerjasama. Suami memang ada tanggungjawab dia, isteri ada tanggungjawab dia. Betul? Suami ada tanggungjawab suami, isteri ada tanggungjawab isteri. Tapi dalam bab tanggungjawab ada satu lagi tanggungjawab yang perlu masing-masing faham, iaitu tanggungjawab bersama. Suami ada tanggungjawab, isteri ada tanggungjawab, tapi ada satu lagi tanggungjawab bersama. Yang ini kena buat sama-sama. Berkasih sayang, berbelas kasihan, bantu-membantu, menguruskan anak, mengurus rumah tangga, semua bersama. Mana boleh seorang-seorang? Kalau seorang-seorang jenuh tuan-tuan. Faham, dalam keadaan tertentu suami mencari nafkah di luar, isteri tidak mencari nafkah. Jadi isteri itu dikategorikan sebagai membantu menguruskan rumah tangga suami. Itu bukan isteri itu uruskan rumah, tidak. Dia bantu suami. Sebab suami penat cari kerja di luar, penat cari rezeki, isteri bantu. Apalah kiranya suami kalau balik tanya kat isteri, ada apa-apa boleh bantu. Kan elok. Isteri pun suka dengar. Kadang-kadang suami cakap elok-elok dah tuan-tuan. Sayang, tak payahlah teruk-teruk kemas tu. Buat-buat rehat. Duduk je. Sian abang tengok sayang buat kerja terteruk ni. Rehat lu. Nanti sambung balik. Tu tak membantu tuan-tuan. Ayatnya sedap tapi tak membantu. Ni ceritanya. Boleh tuan-tuan. Pergi sama. Dia uruskan anak. Ya, sama-sama lah uruskan anak. Mungkin seorang mandikan, seorang pakaikan pakaian, seorang siapkan makan, seorang suap makan. Itulah keadaannya tuan. Kan? Ibu mengajar anak subjek ni, ayah mengajar anak subjek ni. Anak dah besar sikit, anak tak tahu, bertanya kepada ibu subjek ni, ibu bantu subjek ni, bapa bantu. Itu dalam bab pembelajaran. Saya gitu juga tuan-tuan di rumah. Di rumah gitu juga. Kalau subjek melibatkan bahasa Inggeris, saya kata tu tanya ibu. Ibu pandai, sebab ibu lawyer. Ibu. Bahasa Arab tanya saya. Saya sini tak pandai tuan-tuan. Pandai sini, tapi anak saya selalu betulkan bahasa Inggeris saya. Salah ya cakap tu. Salah ya. Ayah ni confident dia bercakap. Ya memang kita kena ada confident. Walaupun tak betul. Tapi bila bercakap bahasa Inggeris awak pun tak faham, orang tu pun tak faham. Daripada dulu ni. Ni. Yang bahasa Arab, boleh. Kita susun perkataan ni elok-elok. Nahunya kat mana, sorok kat sana. Ayah pun lupa ni, kita semak sama-sama. Itulah keadaannya. Kalau tata bahasa Melayu tu, biasa tu tanya ayah. Ayah pandai tu bahasa-bahasa tata bahasa Melayu. Puisi lah, pujangga lah, bagai. Asing-asing lah tuan-tuan. Tak adalah serah, ni semua tanya kat ibu. Ibu pun stres, tanyalah kat ayah. Anak nak tanya siapa? Tanya Google. Ni tuan-tuan. Itu dalam bab pembelajaran. Dalam bab lain sama juga tuan-tuan. Kan? Kehidupan tu kan dikongsi bersama. Jadi segala tanggungjawab itu juga dikongsi secara bersama.
Sebab itu adanya kasih sayang dan belas kasihan. Kat situ pentingnya belas kasihan, tuan-tuan. Itulah di antara hikmah kenapa disyariatkan perkahwinan. Seterusnya, tuan-tuan, kita masuk berkaitan dengan hukum-hukum nikah menurut syarak. Hukum nikah ni banyak, tuan-tuan. Ada wajib. Ketika bila wajib berkahwin? Ketika bila sunat berkahwin? Ketika bila sunat tidak berkahwin? Ketika bila haram berkahwin? Dan ketika bila makruh berkahwin? Kita tengok. Jadi nak tahu hukum-hukum tu dan penjelasannya macam mana, tuan-tuan, kita jumpa pertemuan akan datang. Boleh mana? Cukup perkara itu, macam biasa, tuan-tuan, to be continue. Saya tengok tuan-tuan pun dah makin tepat tengok saya tu, maksudnya kena berhenti lah tu. Kalau lagi panjang ni kena kecam ni. Ini cukup perkara itu, tuan-tuan. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa kita bincang pada malam ini dapat banyak manfaat untuk tuan-tuan. Saya juga berkongsi manfaat yang sama. Segala yang baik itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Yang disampaikan kepada saya daripada guru-guru saya. Saya tak ada apa-apa pun, tuan-tuan. Saya cuma sampaikan je apa yang pernah disampaikan oleh guru-guru saya kepada saya. Dan yang pasti daripada saya, sebarang keterlanjuran macam kata, terkasar bahasa, ketidaksampaian, kekurangan dan khilafan datangnya atas sebab kefakiran dan kejalan ilmu daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.